Pada hari Ibu Bapa Syurgawi yang lalu, Ibu Syurgawi meminta kita melakukan sesuatu. Kalian semua telah mendengarnya, betul? Apakah yang Ibu minta daripada kita? Maafkanku, tolong ampunkanku, kerana aku tak tahu sakit hatimu. Sama seperti yang dikatakan lirik, Ibu meminta kita untuk merendahkan diri. Ibu meminta kita untuk merenung kembali masa silam bagi pastikan sama ada kita bertindak sendiri tanpa bertimbang rasa terhadap orang lain atau saling memberi kesakitan walaupun kita berada dalam kebenaran. Nampaknya banyak kali kita melukai hati saudara-saudari tanpa disedari dan memberikan mereka kesakitan tanpa sengaja. Jika mereka tidak terluka, memang itu lebih bagus. Walaupun seorang ahli mengatakan sesuatu yang boleh melukai orang lain, jika pendengar tidak terluka, tetapi menerima sebaiknya, akan menghasilkan keputusan yang baik. Namun sifat semula jadi manusia adalah lemah dan tidak berdaya. Perasaan kita cenderung dilukai semudahnya. Maruah kita dilukai bahkan oleh perkara kecil dan remeh yang boleh kita ketawakan pun. Jika kita dilukai oleh perkara kecil, semua ini disebabkan oleh pertaubat kita yang tidak lengkap. Ibu menyedarkan kita kepada ini sekali lagi. Bapa dan Ibu Surgawi kita ialah Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, wujud dari keabadian, dan akan wujud hingga selama-lamanya. Mereka mengenali kita lebih baik daripada sesiapapun dan akan membimbing kita sehingga akhir. 2000 tahun dahulu, Yesus datang ke bumi ini dan mengajarkan bahawa setiap firman Tuhan ialah kehidupan itu sendiri dan kehidupan kekal. Sebab itulah pada hari Ibu Bapa Surgawi, kita merasakan bahawa kita melukai hati saudara dan saudari. Berfikir, untuk kesenorokan dan kepuasaan sendiri, kita sudah lama menyakitkan orang lain. Juga melalui video bertajuk Padang Gurun Iman, kita bertaubat kerana bersungut dan merungut. Dan kita benar-benar bertaubat kerana tidak bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, sekali lagi marilah kita melihat kembali diri sendiri dan sentiasa bersyukur kepada Bapa dan Ibu Syurgawi dalam kehidupan kita. Bapa dan Ibu, terima kasih banyak kerana membenarkan kami dapat memasuki syurga. Terima kasih banyak kerana mengampunkan kami di atas segala dosa yang dilakukan di syurga. Tidakkah Anda melihat peta padang gurun dalam video? Berapa jauhkah dari Mesir ke Kanaan? Kira-kira 300 km. Berapa jauhkah 300 km? Itu jarak dari Seoul ke Daegu. Pada pendapat saya, ia mungkin mengambil masa selama 4 atau 5 hari dari Seoul ke Daegu jika kita terus berjalan tanpa rehat. Namun, jika kita berjalan perlahan-lahan, berehat, memasak, makan dan tidur, ia akan mengambil masa selama 7 atau 10 hari. Kalau begitu, mengapakah Tuhan membiarkan umat Israel menjalani jarak yang pendek itu selama 40 tahun? Kita perlu fahami ini. Apakah yang buku Ulangan katakan? Untuk merendahkan hati mereka. Apakah yang mengakibatkan kita berdosa dan dihalau keluar dari surga? Kerana kita angkuh dan sombong. Menurut buku Yesaya bab 14, bintang timur, yaitu putera fajar, menjadi sangat sombong. Keangkuhannya membawa kepada kejahatan, menaikkan takhtanya di atas takhta Tuhan. Jadi Tuhan menghalau bintang timur, yaitu putera fajar, keluar dari surga. Tuhan mengalahkan pemberontakannya.
Pada masa itu, malaikat-malaikat yang terlibat dalam pemberontakan ini, walaupun tidak disengajakan, dilempar ke bumi juga dan tinggal di sini memakai rupa manusia. Melalui cerita ini juga, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh sekali-kali menjadi angkuh atau sombong. Ibu Surgawi juga berkata kepada kaki tangan gereja, lakukan pelayanan dengan kasih. Untuk mempunyai kasih dalam hati, pertama, kita mempunyai hati untuk merendahkan diri sendiri. Di dalam buku Ulangan, Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Ini ialah firman Tuhan yang mula-mula diucapkan di dalam bab ini. Tuhan berkata, hati kamu tidak boleh direndahkan melalui kesedaran. Tetapi jika melihat asal kamu, kamu ialah pendosa. Jadi apabila kamu menyadarinya, kamu boleh merendahkan diri secara semula jadi. Tuhan membenarkan kita menyadari tentang ini melalui kehidupan padang gurun. Kerana mau meletakkan diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain, kita dilukai oleh orang lain. Dan tidak mendengarkan kata-kata orang yang memberitahukan sesuatu demi kebaikan. Sebaliknya, memutarbelitkan apa yang mereka katakan dan berasa tidak gembira. Menganggap bahawa kata-kata demi kebaikan kita sebagai duri dan menunjukkan muka muram. Sebenarnya, kita memberikan kesakitan kepada orang lain demi keseronokan diri sendiri. Ibu Surgawi menyedarkan kita untuk melihat diri sendiri melalui 40 tahun kehidupan padang gurun mereka. Dan kemudian, Ibu meminta kita berkata, minta maaf kepada satu sama lain. Ibu memberitahu kita bahawa ramai saudara-saudari yang hilang, bertaubat dan kembali apabila kita benar-benar merendahkan diri sendiri. Jadi hari ini, marilah kita mengambil masa untuk belajar firman Tuhan di bawah tajuk Kerajaan Surga dan pertaubatan ialah perkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui ajaran yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Surgawi, kita menyadari kehendak mereka. Untuk pergi ke surga, kita mesti bertaubat. Tanpa pertaubatan, tiada orang dapat memasuki Kanaan rohani. Mengapakah Tuhan merendahkan hati umat Israel dan membiarkan mereka kelaparan? Bukan kerana Tuhan tidak berkuasa. Ini kerana Tuhan mau berbuat baik kepada mereka pada akhirnya. Alkitab berkata bahawa kasih besar Tuhan berada dalam proses itu. Saya tahu kebanyakan ahli keluarga Sion kita berbaik-baik dengan satu sama lain, tidak bercakap secara biadab ataupun tidak melukai hati orang lain. Namun, jika Anda melukai hati orang lain kerana tidak memahami niat mereka, walaupun itu perkara kecil, marilah katakan kepada mereka, minta maaf dan selesaikan segala-galanya. Saya akan hargai kerendahan hati Anda. Kerajaan surga dan pertaubatan mempunyai perkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam buku Matius bab 4 juga, Yesus berkata, bertaubatlah, sebab apa sudah dekat? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Memandangkan kerajaan surga sudah dekat, kita mesti bertaubat. Selepas bertaubat, kita semua harus bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang mempunyai kewarganegaraan surga. Marilah melihat buku Filipi, bab 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Apabila tubuh kita yang hina ini berubah menjadi tubuh Tuhan yang mulia, semua fikiran kita yang salah, iman yang salah, minda yang terpesong, mesti diubah bersama dengan perubahan kita.
Hanya rupa luaran kita sahaja yang tidak dapat diubah, semasa batin kita masih bersifat duniawi. Kita mesti mengubah batin kita secepatnya. Apakah yang Yesus minta kita lakukan? Kerana kerajaan surga sudah dekat, Dia meminta kita bertaubat. Ibu surgawi memberitahu kita jalan untuk bertaubat melalui hari Ibu Bapa surgawi. Bukankah Dia menunjukkan kepada kita dengan berkata, minta maaf, dan terima kasih. Juga kita perlu menerima permintaan maaf orang lain dengan berkata, tidak mengapa. Apabila seseorang meminta maaf kepada Anda, apakah yang berlaku jika Anda berkata, mengapakah kamu melakukan sesuatu yang disesali kemudian? Kita semua mesti dihalusi bersama. Kita tidak harus bersikap tajam, sementara orang lain sedang diperhaluskan. Bapa dan Ibu surgawi mengajar semua ahli Sion yang tercinta untuk berubah semakin indah sebagai orang yang mempunyai kewarganegaraan surga. Apabila kita mengumpulkan semua ajaran yang diberikan kepada kita, firman, saling mengasihi terkandung di dalamnya. Kasih mengandungi perkataan, minta maaf, dan terima kasih. Sebab itulah Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Pada zaman ini, Tuhan memberitahu kita, kerajaan surga sudah dekat. Dan Dia memberitahu juga apa yang mesti kita lakukan pada ketika ini. Sekarang, saudara-saudari merendahkan diri, berkata, maafkanku, tolong ampunkanku, kerana aku tak tahu sakit hatimu. Dan apabila saya melihat mereka bertaubat, dengan merendahkan diri sendiri untuk menghiburkan hati ahli-ahli lain, saya berfikir bahawa masa ramalan bila kita akan diubah kepada manusia surgawi yang abadi sudah sangat dekat. Marilah melihat buku Yohanes, bab 13, ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apakah perintah itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apabila seseorang berkata, maafkanku, tolong ampunkanku, kerana aku tak tahu sakit hatimu. Jangan menyengat dengan berkata, adakah saya menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu yang salah? Adakah itu saling mengasihi? Dalam kes ini, jika Anda berkata, tidak mengapa. Sebaliknya, saya minta maaf kerana menyusahkan kamu. Bukankah ini jalan untuk saling mengasihi? Tuhan berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan tahu serta-merta dari manakah kita belajar kasih itu. Kalian semua, siapakah yang meminta Anda untuk berkata, minta maaf sebanyaknya, ibu kita, betul? Jika kita menggunakan ini dalam kehidupan normal kita, orang akan berfikir, saya pasti bahawa orang itu adalah dari gereja Tuhan. Tidak akan ada orang lain yang menggunakan perkataan indah itu selain daripada orang gereja Tuhan. Manusia di dunia akan mengakui itu dan mereka akan mengenali kita dengan cara itu. Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kerana budaya dan atmosfera ini sukar dicari di dunia. Manusia di dunia dan orang yang baru sahaja datang ke Sion menganggap kita sebagai malaikat. Memandangkan mereka seringkali mendengar kita berkata, minta maaf. Mereka juga menyadari bahawa mereka rasa bersalah. Dengan cara ini, kita semua harus bertaubat seorang demi seorang. Sion kita harus menjadi seperti ini. Tuhan telah memberikan kita ajaran yang indah ini. Sudah pasti, kita gembira kerana kita mempunyai ibu. Sekali lagi saya rasa, kerana kita mendengar ajaran seperti ini daripada ibu di Sion, Sion dapat berubah menjadi indah.
Perintah di dalam buku Yohanes, bab 13 ayat 34 dan kasih berkaitan dengan Paskah. Perintah baru dinyatakan sebagai perjanjian baru, betul? Di dalam buku Lukas dinyatakan sebagai perjanjian dan buku Yohanes sebagai perintah. Tetapi perjanjian dan perintah pada dasarnya adalah sama. Perintah baru ialah perjanjian baru. Pada hari apakah perjanjian baru diisytiharkan? Pada hari Paskah, betul? Jika kita melihat Paskah secara teliti, kita dapat mencari kasih kudus Tuhan di dalamnya. Ibu Bapa Surgawi kita telah datang ke bumi ini dari surga, meletakkan semua kemuliaan surgawi di belakang dan telah menubuhkan kebenaran yang dipanggil perjanjian baru. Mereka mengoyakkan daging mereka, memberikannya kepada kita, menumpahkan darah, serta membenarkan kita meminumnya demi menyelamatkan kita. Secawan wine yang kita minum, serta sepotong roti yang kita makan, bukan hanya roti dan wine. Itu ialah daging kasih kudus dan pengorbanan hebat Bapa serta Ibu Surgawi, dan darah mahal yang ditumpahkan oleh mereka. Tuhan menubuhkan Paskah, yaitu kebenaran perjanjian baru yang berharga, agar kita ingat bagaimanakah Dia menumpahkan darahnya menggantikan kita, dan apakah pengorbanan yang Dia bayar demi menyelamatkan nyawa kita. Jadi janganlah hanya gembira, berfikir, aku dapat hidup kerana aku telah makan roti dan minum wine. Kita harus menyadari kasih dan pengorbanan Tuhan yang terkandung di dalam Paskah demi menyelamatkan kita. Kita telah belajar kasih Tuhan, jadi kita juga harus memberikan kasih kepada saudara-saudari. Marilah melihat buku 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Di dunia ini, ada sesuatu milik Satan dan ada sesuatu milik Tuhan. Di antaranya, ialah kasih milik Tuhan sepastinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Semua orang yang mengasihi dilahirkan oleh Tuhan, dan mereka ialah orang yang mengenali Dia. Di dalam buku 2 Tesalonika bab 1, dikatakan bila Tuhan datang untuk menghakimi dunia ini dengan api yang bernyala-nyala, apakah yang akan Dia lakukan kepada orang yang tidak mengenalinya? Tuhan akan menghukum orang itu. Orang yang mengenali Tuhan ialah orang yang telah menyadari kasih-Nya. Memandangkan telah menyadari kasih Tuhan, kita semua mesti mencapai tahap di mana kita dapat berkongsi kasih dengan ahli-ahli Sion. Inilah yang Tuhan beritahukan. Marilah menyambung dengan ayat 8, barang siapa tidak mengasihi. Mereka mungkin mengenali Tuhan dalam pengetahuan, tetapi Alkitab berkata bahawa mereka masih tidak mengenali Dia. Mereka bersetuju bahawa Dia ialah Tuhan kerana Dia datang menurut ramalan dan membawakan Paskah perjanjian baru. Tetapi di dalam hati mereka, di dalam DNA mereka, di dalam sel-sel mereka, Tuhan belum lagi terukir. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah kasih. Kalian semua, DNA mitokondria memainkan peranan muktamad di tempat yang tidak kelihatan untuk kehidupan anak-anak, dan DNA itu diturunkan dari generasi ke generasi. DNA Tuhan ialah kasih. Memandangkan DNA Tuhan ialah kasih, jika kita ialah anak-anaknya, sudah tentu mewarisi DNA Dia itu. Tetapi apakah yang berlaku jika kita tidak mewarisi DNA Tuhan, ataupun tidak tahu bagaimana untuk mengorbankan diri, tetapi menyakitkan orang di sekeliling dan cuba menjadi lebih tinggi melalui kesakitan itu? Kita ialah anak-anak Tuhan dan kita semua mempunyai DNA Dia. Jadi kita harus berkongsi kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya menggantikan kita dengan manusia yang akan datang ke Sion.
나눌 수 있고 베풀 줄 아는 그런 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 여기서 Tuhan ialah kasih. Setepatnya, DNA Tuhan ialah kasih. 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita apa? Hidup olehnya. Tuhan mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Kita tidak matang, kita berdosa di surga, dan dibuang ke bumi ini. Kita mempunyai lebih banyak dosa berbanding kasih. Kita tidak dapat melihat kasih Tuhan dengan mata yang penuh dosa. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah apa? Mengasihi kita. Kita tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, kita mengkhianati Tuhan dan dibuang ke bumi ini sebagai pendosa. Namun, DNA kasih Tuhan berfungsi semula. Jadi dia tidak membenci kita. Dia datang ke bumi ini dengan memakai badan sekali lagi untuk memberikan kita peluang bertaubat. Tuhan membimbing Sion sehingga hari ini melalui fasa-fasa hidup manusia, kelahiran, masa tua, sakit dan maut, yang semua orang terpaksa deritai. Kitalah yang harus berkata minta maaf. Tetapi Tuhan meminta maaf kepada kita, yaitu pendosa. Apabila ibu mengulangi permintaan maafnya berkali-kali kepada kita, sememangnya sebagai pendosa, kita tidak tahu di manakah untuk meletakkan diri sendiri. Marilah melihat ayat 10 sekali lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Jika kita masih ada sedikit perasaan geram, marilah membuangnya. Tuhan telah mengampunkan semua dosa besar kita. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan bodoh dengan berterusan menaruh perasaan geram terhadap ahli-ahli kerana apa yang mereka kata atau lakukan, walaupun itu sesuatu yang remeh. DNA Tuhan ialah kasih, dan kita telah mewarisi DNA kasih Tuhan, betul? Untuk melaksanakan kasih Tuhan, kita harus membimbing saudara-saudari dengan kasih, merendahkan diri sendiri lebih lagi, memandangkan mereka hidup di dunia yang penuh dosa ini dalam masa yang lama, dan masih belum lagi memahami kebenaran sepenuhnya. Untuk menjadi kasih, kita perlu merendahkan diri sendiri. Jika kita tidak merendahkan diri, kita tidak dapat mengasihi orang lain. Manusia di dunia bangga akan diri mereka dan menunjuk-nunjuk berkata, "Adakah kamu tahu siapa aku?" Mereka fikir orang akan memberikan perhatian kepada mereka jika mereka berbuat demikian. Tetapi jalan Tuhan adalah berbeza. Alkitab berkata bahawa Tuhan membiarkan umat Israel merayau-rayau di padang gurun selama 40 tahun, merendahkan hati dan membiarkan mereka kelaparan untuk berbuat baik kepada mereka pada akhirnya. Tuhan membuat perjalanan fizikal seperti itu. Kalau begitu, bagaimana pula dengan perjalanan rohani kita? Sama juga, kita harus mengikut jalan yang Tuhan buat untuk kita. Orang yang tidak mau pergi ke surga adalah angkuh, tidak bersyukur dan bersungut, dan mereka menghasut orang lain seperti orang yang merungut di padang gurun, berkata, "Marilah kembali ke Mesir." Namun, orang yang benar-benar memahami kehendak Tuhan menjadi lebih rendah hati. Berkata, "Kita menderita teruk di Mesir, tetapi sekarang kita tidak menderita lagi." Betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan. Selain itu, Dia menjanjikan kita tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Sekarang, kita menjalani padang gurun iman. Kita mengikut jalan sama yang dilalui oleh umat Israel.
Bahkan Ibu Surgawi kita pun meminta maaf kepada kita terlebih dahulu. Tidak kira apa yang Ibu Surgawi katakan atau lakukan kepada kita, dia tidak perlu rasa bersalah sama sekali. Kitalah yang berdosa di surga dan dibuang ke bumi. Jadi, walaupun kita berkata kepada Ibu, minta maaf sepanjang masa, ia masih tidak mencukupi. Kita, yaitu umat Sion, dapat mencapai kesedaran yang lengkap apabila kita memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan, sama seperti yang tertulis di dalam buku Yesaya bab 60. Bapa dan Ibulah yang harus menerima kemuliaan untuk ini. Kamu layak dipuji untuk ini juga, Bapa dan Ibu. Apabila memberikan semua kemuliaan dan pujian kepada Tuhan, apabila DNA kasih yang tertidur, bangkit dan berfungsi, Tuhan akan mengubah kita untuk menanggalkan kemah badan kita dan memakai kediaman surgawi yang abadi. Kalian semua, Bapa dan Ibu, mau kita menikmati berkat dan hidup selesa buat selama-lamanya di kerajaan surga, bukan di bumi ini yang penuh penderitaan. Menurut buku 1 Yohanes bab 4, memandangkan DNA Bapa dan Ibu ialah kasih, DNA kita tidak berbeza kerana kita telah mewarisinya. Memandangkan kita telah mewarisi DNA Tuhan yang dipanggil kasih, kita harus mengaktifkan DNA kasih yang tertidur. Untuk ini, kita perlu selalu berkata kepada satu sama lain, maafkanku, tolong ampunkanku kerana aku tak tahu sakit hatimu. Kemudian Sion kita akan menjadi lebih indah. Marilah terus melihat buku 1 Yohanes bab 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam siapa? Kasih Tuhan berada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Apabila kita merasai ayat 13, kita dapat melihat betapa indahnya firman itu. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Tuhan, Tuhan tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Apakah yang ayat seterusnya katakan? Tuhan adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dalam hal ini adalah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini ialah firman yang sangat indah, tidak kira berapa kali kita mendengar atau membacanya. Kasih yang kita miliki bukan perbuatan yang disengajakan atau perkataan yang mekanikal. Tuhan telah menanam DNA-Nya di dalam kita. Kita telah mewarisi DNA Tuhan. Namun, DNA itu belum berfungsi dan tidak aktif. Apakah yang harus kita lakukan untuk mengaktifkannya? Kita harus merendahkan diri sendiri dan berkata kepada satu sama lain, minta maaf, terima kasih, sekerap mungkin. Kemudian, mitokondria kasih itu bangkit dan bekerja seaktifnya, terus bertambah dalam bilangan. Saintis-saintis perubatan berkata, kita menjadi sihat apabila bilangan mitokondria bertambah di dalam badan kita, betul? Sama juga dengan kesihatan rohani. Kita menjadi sihat secara rohani apabila mitokondria rohani bertambah
dan aktif di dalam kita. 영적으로 건강해집니다. Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa, tidak mencari kegembiraannya sendiri. DNA kasih yang berkorban itu berada dalam kita, karena kita mewarisinya daripada Tuhan. Sebagai ahli-ahli keluarga surgawi, marilah kita mengasihi saudara-saudari dan percepatkan hari untuk pergi ke surga. Adakah Anda mau berjalan selama 40 tahun yang dapat kita habiskan dalam masa hanya 10 hari? Di padang gurun rohani, kita seringkali gagal merendahkan diri sendiri dan masih mau meninggikan diri seangkuhnya. Sebab itulah Tuhan tidak dapat membawa kita ke surga sekarang walaupun Dia mahu. Kita tidak boleh memasuki surga sehingga kita dibersihkan dan berubah. Jadi Tuhan masih memberikan masa untuk itu. Jika kita dibersihkan dan berubah sepenuhnya, kita sudah pun pergi ke surga. Jarak dari Mesir ke Kanaan tidaklah panjang. Kita semua mau pergi ke surga secepat mungkin. Marilah kita mengaktifkan DNA kasih di dalam diri. Dengan berbuat demikian, marilah menyerupai sifat bertimbang rasa serta pengorbanan Bapa dan Ibu, serta membimbing ke semua manusia ke pertobatan dengan tenaga DNA Tuhan yang berkuasa. Saya harap seluruh dunia akan dipenuhi kuasa DNA Tuhan. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.